Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya lagi Kristina, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi kisah tentang sahabat Nabi. Okey. Baik. Jadi hari ini sahabat yang akan saya ceritakan adalah, okey, sebelum tu kita baca dulu kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW tentang sahabat ini. Okey, apa yang baginda kata? Alangkah banyaknya kebaikanmu ya Zaid. Manusia seperti apa kau ini? Macam manusia seperti apa kau ni, terlalu baik. Kata Rasulullah kepada sahabat ini. Jadi dah disebutkan pun nama sahabat ini. Okey, beliau adalah Zaid Al-Khair. Okey, Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair ni nama dia setelah masuk Islam. Okey. Sebelum masuk Islam, nama dia adalah Zaid Al-Khail. Apa beza dia kat situ? Okey, bezanya selepas masuk Islam, nama dia Zaid Al-Khair, belakang tu Ra. Okey, belakang Ra. Okey. Sebelum masuk Islam, nama dia Zaid Al-Khail. Okey. Belakang dia huruf lam. Jadi itulah beza dia. Okey. Baik, anda cuba cari maksud dia. Apa maksud, apa beza maksud khail dan khair ni? Cuba cari. Ada task untuk anda. Okey. Baik, jom kita mulakan kisah tentang Zaid Al-Khair. Okey. Jadi, hari ini yang saya akan ceritakan kepada anda ada dua kisah berkenaan dengan Zaid ini, yang mana satu kisah sebelum dia memulai Islam, maafkan saya, sebelum dia memulai Islam, dan kisah lagi satu adalah kisah setelah Zaid memeluk Islam. Okey. Baik. Jadi sahabat Rasul ini bernama Zaid Al-Khail. Okey, Zaid Al-Khail ni masa zaman jahiliah lah nama dia. Okey. Sebagaimana Rasul telah memanggil beliau setelah masuk Islam adalah Zaid Al-Khair. Okey. Jadi kisah Zaid Al-Khair ni saat jahiliah dituliskan dalam beberapa buku sastra. Okey. Dan yang saya akan ceritakan hari ini daripada Al-Syaibani. Okey, daripada Al-Syaibani mengisahkan daripada seorang syekh dari Bani Amir, yang mana syekh ni berceritakanlah tentang kisah Zaid. Okey. Jadi diceritakan, dia kata, kami pernah mengalami 1 tahun kemarau yang telah membuat tanaman tak tumbuh, haiwan tak dapat keluarkan susu. Maka ada seorang antara kami yang membawa keluarganya ke Al-Hirah. Okay, seorang daripada antara mereka ni bawa keluarga ke Al-Hirah dan tinggalkan keluarganya di Al-Hirah tu sana. Okay. Dan dia berkata kepada berkata kepada keluarganya, maafkan saya, dia berkata kepada keluarganya, tunggulah aku di sini hingga aku kembali lagi. Kata lelaki tu. Kita panggil si Fulan lah kan? Si Fulan lah. Okey, jadi si Fulan ini dia bersumpah kepada keluarganya lah. Dia kata dia tak akan kembali menemui keluarganya selagi dia tak dapat bawa wang, okay, ataupun harta kepada keluarga dia, ataupun dia matilah. Macam itulah, antara dua tu dia tak akan balik selagi tak dapat wang ataupun dia mati. Macam tu. Okey, jadi dia pun si Fulan ni pun siapkanlah bekal dia, berangkat seharian penuh. Okey, dan bila sahaja malam tiba, okey, dia dapati ada sebuah tenda. Okey, ada sebuah tenda. Okey. Dan dekat tenda tersebut ada seekor kuda yang sedang terikat. Okey, maka si Fulan ni katalah, dia kata, inilah ghanimah pertama. Dia kata inilah ghanimah pertama. Ya, ghanimah tu kalau diikutkan harta rampasan perang lah. Okey. Baik, jadi dia pun berjalanlah menuju ke arah kuda tersebut. Okey. Dan dia lepaskan ikatan kuda tersebut. Jadi begitu sahaja dia nak naik atas kuda, dia nak tunggang kuda tersebut. Okey, dia terdengar satu suara yang memanggilnya. Dia dengar satu suara memanggil dia. Apa suara tu cakap? Suara tu kata, tinggalkan kuda itu dan carilah harta lain untuk diambil. Dia dengar suara macam tu. Jadi dia pun tinggalkanlah kuda tu tadi. Okey, dan dia lanjutkan perjalanan dia lagi cari harta ataupun wang lah. Okey, untuk keluarga dia. Okey, kemudian dia jalan lagi selama 7 hari sampailah dia tiba di sebuah tempat pengembalaan unta. Okey, dia tiba di situ dan di sebelah padang terdapat tempat mengembala unta tu. Okey, ada sebuah tenda besar yang
padanya ada sebuah kubah yang terbuat daripada kulit. Okey. Jadi dilihat dekat situ terbuat daripada kulit, maknanya okey, tuannya ataupun pemilik macam ladang lah kan, ladang unta tersebut mesti kaya. Jadi si Fulan ni pun dia cakap dalam hati, dia cakap padang ni mesti ada untanya dan mesti tenda ini ada pemiliknya. Dia kata. Okay. Kemudian dia pun lihatlah dalam tenda dan saat itu dia terlihat, dia terlihat ada seorang tua, seorang lelaki tua berada dalam tenda tersebut. Tetapi lelaki tua ni tak perasan yang si Fulan ni hadir ataupun datang dalam tendanya. Okey. Jadi tak lama kemudian tenggelamlah matahari, lalu datanglah seorang penunggang kuda. Okey, yang belum pernah lagi dilihat, yang mana kuda tu yang ditungganginya tu sangat-sangat besar. Okey. Tak pernah lagi si Fulan ni melihat orang lain yang bawa kuda sebesar orang ini bawa. Okey. Jadi di sekeliling orang tu terdapat dua orang budak kiri dan kanan. Okey. Yang mana budak-budak ini kira orang suruhan lah kan. Okey, kiranya orang yang bawa unta besar ni tadi mestilah owner kepada unta-unta ataupun tempat pengembaraan unta tu kan. Okey. Jadi dia ada dua orang budak dan setiap budak dia tu diorang ni membawa kira-kira 100 unta lah. Okey. Tak pasti sama ada setiap seorang tu 100 unta ataupun setiap seorang 50 unta, 50 unta kan, macam tu. Lebih kurang lah. Okey. Jadi pada barisan terdepan, lelaki yang bawa unta besar ni lah. Okay. Di barisan depan, dia duduk depan, dia bawa unta besar dia, macam owner lah. Dia memang owner lah kot kan. Owner kepada unta-unta tu. Okay. Jadi lelaki tersebut, okay, owner ni tadi kita panggil owner je lah kan. Owner kepada unta-unta ni berhenti. Dia berhenti dekat area tenda tersebut. Okay. Sejurus kemudian penunggang kuda tadi, iaitu owner tu, okay, dia berkata kepada salah seorang budak dia, "Perahlah susu unta ini." Okay, dia tunjuklah ke arah seekor unta betina yang gemuk-gemuk. Okay, dia kata, "Berilah susu tersebut kepada orang tua itu." Maksud dia beri susu kepada orang tua yang berada dalam tenda tersebut. Okay. Jadi budak dia, orang suruhan dia ni pun pergilah perah susu unta sampai penuh satu bejana. Okay, lalu dia letakkan susu tersebut di hadapan orang tua tadi. Lalu dia pun mengundur. Okay, dia macam tak nak ganggu lah kan. Okay. Jadi dia letaklah susu tersebut di depan orang tua tu. Kemudian dia pergi. Okay. Lalu orang tua tadi pun minum susu tersebut. Daripada penuh ni, dia minum hanya seteguk dua sahaja. Okay. Seteguk dua je dia minum. Lalu dia letak balik susu dia di hadapannya. Okay. Maka, okay, lepas saja dia letak susu yang diminum tu, orang yang menyelinap tadi, si Fulan tadi ni, okay, dia pun menghendap ke arah si tua ni. Okay, dia ambil susu orang tua ni tadi, kemudian dia minum semua susu yang tersisa. Okay, lalu budak kepada owner untuk unta ni tadi, okay, orang suruhan dia pun datang balik, ambil susu bejana susu tu, okay, bekas susu tu. Okay, lalu dia terus berteriak. Dia nampak je bekas susu tu habis. Okay, kemudian dia berteriak kepada tuan dia. Dia cakap, "Tuanku, orang tua ni telah meminum susu yang diberikan." Macam benda tu tak pernah berlaku. Dia teriak tu macam benda tu tak pernah berlaku. Okay, jadi dia kata begitu kepada tuan dia. Lepas tu, tuan dia pun cakap lah dengan hati yang senang. Mungkin benda tu pertama kali orang tua tu minum sampai habis kan. Lalu tuan dia pun cakap dengan hati yang gembira. Dia cakap, "Perahlah susu unta ini." Dia tunjukkan seekor lagi unta yang lain. Perahlah susu unta lagi dan taruh bejana susu di depan orang tua tu lagi. Dia kata. Okay, jadi budak dia pun buatlah apa yang disuruh. Dah buat. Lalu orang tua tadi tu pun minumlah lagi sekali. Seteguk dua je. Lalu si Fulan tadi ni yang menghendak masuk dalam tenda orang tua ni, dia minum lagi susu orang tua tersebut. Tetapi dia tak minum sampai habis lah, sebab dia khawatir akan membuatkan owner ataupun tuan kepada unta-unta ni curiga. Jadi dia pun minum sedikit sahaja.
Okey, jadi kemudian owner kepada unta-unta ataupun maafkan saya, bukan unta, kuda. Okey, kuda. Maafkan saya, daripada awal lagi saya cakap unta kan, kuda. Dia bawa kuda. Kemudian budak-budak dia bawa 100 ekor unta. Maafkan saya. Okey. Kemudian si penunggang kuda ini, okey, ataupun owner kepada unta-unta ni memerintahkan budaknya yang lagi seorang ni untuk sebelih seekor domba. Lalu budak tadi pun sembelih. Okey, kemudian si tuan ni memanggang daging tersebut dan berikannya kepada orang tua yang ada dalam tenda tu sampailah orang tu terasa kenyang. Okey, lalu baki-baki yang ada dihabiskan oleh kedua budak tadi dan juga tuannya lah. Okey. Dan tak lama kemudian semua pun tertidur lena lah sambil berdengkur sebagainya. Biasalah kan tidur kan. Okey, jadi pada saat itulah si Fulan ni tadi yang menyelinap masuk dalam tenda orang tua ni tadi, okey, saat itu dia menuju ke unta jantan tadi, dan melepaskan ikatannya lalu menungganginya. Okey, lalu unta jantan tu pun bangun dan diikuti oleh semua unta-unta yang lain. Dan si Fulan tu pun berangkat malam tu juga melarikan diri dengan unta-unta tuan ni tadi. Okey. Dan begitu sahaja esok pagi, okey, dia melihat sekeliling penjuru tak ada lah orang yang mengikuti dia. Okey. Lalu dia pun teruskan perjalanan sehingga hari semakin siang. Kemudian ada satu masa si Fulan ni dia toleh ke belakang dan dia melihat ada seekor burung helang tau. Dia lihat ada seekor burung helang yang sangat besar, selalu terbang dekat dengan dia sampaikan dia tersedar bahawa ada seorang penunggang kuda sedang duduk di atas kudanya. Lalu penunggang kuda tu pun datang ke arah dia. Makin dekat penunggang kuda tu kepada si Fulan ni, barulah disedar rupanya penunggang kuda itu adalah tuan kepada unta-unta ni tadi. Rupanya dia mengejar dan nak dapatkan balik unta-unta dia. Okey. Maka saat itulah si Fulan ni tadi dia ikat unta jantan tersebut dan dia keluarkan anak panah daripada sarungnya. Lalu si penunggang kuda pun berhentilah. Okey, dia berhenti jauh sikit dengan jarak daripada jarak si Fulan ni tadi. Lalu dia berkata, "Lepaskan ikatan unta jantanku." Yang owner ni dia kata, "Okey, lepaskan ikatan unta jantanku." Lalu si Fulan ni cakaplah, "Tak nak. Tidak. Aku dah tinggalkan banyak wanita yang sedang kelaparan di Al-Hirah. Aku janji kepada mereka, aku tak akan kembali kepada mereka kecuali bila aku dah bawa harta ataupun aku mati." Okey, lalu owner ni pun cakaplah, "Kalau demikian kau akan mati. Lepaskan ikatan tu." Dia marah. Dia sangat marah. Yelah, orang curi unta dia kan. Siapa tak marah? Okey, lalu si Fulan ni pun kata balik. Dia cakap, "Aku tak akan lepaskan dia. Tak nak juga. Memang tak nak juga lepaskan." Okey, lalu tuan ni cakap, owner tu pun cakap lah kembali kepada si Fulan ni, "Tunjukkan kepadaku tali kendali unta." Okey, dan pada tali kendali tersebut terdapat 3 ikatan. Okey, kemudian dia bertanya kepadaku, okey, pada ikatan mana yang aku inginkan dia mengarahkan. Maksudnya owner tu tadi, tuan kepada unta tu tadi tanya kepada si Fulan ni, okey, ikatan yang mana daripada 3 ikatan tu, ikatan yang mana nak ditujukan kepada owner tu tadi. Sebab owner ni dia nak lepaskan anak panah lepas kepada ikatan tersebut. Jadi si Fulan pun cakaplah, "Okey, aku memilih untuk engkau lepaskan pada ikatan yang tengah, pada bahagian tengah." Okey, lalu owner ni pun dia dengan panah dia, okey, dia tarik lalu dia lepaskan tepat kena dekat ikatan tengah yang ditunjuk. Bayangkan ikatan tu kecil macam mana daripada jauh dia dengan panah tu dia boleh masukkan panah tersebut ibarat macam dimasukkan dengan tangan dia sendiri. Lalu bila saja si Fulan ni melihat apa yang dilakukan oleh owner ni tadi, okey, dia pun jadi terkejut. Okey, lepas saja dia lepaskan panah ke arah ikatan yang tengah tu, dia lepaskan pula panah kepada ikatan yang seterusnya, yang kedua dan yang ketiga. Sampai saja
selesai tiga-tiga panah dilepaskan kepada tiga-tiga ikatan tu, si Fulan ni dah menjadi gerun. Dia pun letak balik anak panah yang dikeluarkan, macam konon-konon nak lawan lah owner tu kan, padahal dia yang mencuri unta. Okay, dia nak lawan pula owner tu. Bila saja owner tu tunjuk kehebatan dia sikit, barulah dia letak balik anak panah dia. Okay, dia berdiri dan menyerah kepada pemilik unta tersebut. Lalu pemilik unta tersebut pun menghampiri dia. Okay, menghampiri dia dan mengambil pedang serta busur daripada si Fulan ni tadilah. Takut kalau dibahayakan atau diapa-apakan. Okay, lalu owner ni pun kata baik-baik kepada si Fulan tadi. Naiklah di belakangku, dia kata. Naiklah di belakangku. Okay, jadi si Fulan ni pun ikutlah, dia naik di belakangnya. Lalu owner ni tanyalah kepada si Fulan sambil naik kuda tu kan. Okay, sambil naik kuda tu dia cakap, menurut kamu apa yang aku akan lakukan kepadamu? Kau rasa apa yang akan aku buat? Aku akan buat apa? Sebab kau dah curi unta-unta aku ni. Lepas tu apa jawab si Fulan? Si Fulan kata, aku menduga hal yang paling buruk bakal terjadi kepadaku. Dia mestilah dia akan menduga benda buruk sebab dia dah lakukan pencurian kan. Lalu owner dia pun cakap, kenapa kau fikir macam tu? Mengapa demikian? Dia kata. Okay. Lalu si Fulan jawab, sebab apa yang telah aku lakukan kepadamu. Okay. Dan sebab aku telah menyusahkanmu dan Allah telah membuatmu dapat menangkap aku. Okay. Lalu si owner ni pun katalah, dia cakap, apakah engkau kira bahawa aku akan seksa engkau padahal engkau telah minum dan makan bersama bapaku dan engkau telah membuatnya bersedih pada malam itu. Rupanya orang tua tadi dalam tenda tu rupanya ayah kepada owner ni tadi. Okay, bila sahaja si Fulan ni dengar bahawa itu adalah bapa kepada owner tersebut dan didengar juga nama bapa owner tadi, si Fulan terkejut. Lalu dia tanyalah, apakah engkau ni adalah Zaid Al-Khail? Dia tanya. Lalu okay. Lalu pemilik unta ni cakap lah, ya, aku adalah Zaid Al-Khair. Rupanya lelaki yang bersama dua orang budak ataupun dua orang suruhan tadi rupanya Zaid Al-Khail. Okay. Jadi apa lagi kata si Fulan kepada Zaid? Dia kata, kalau demikian jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang menawan. Lalu Zaid pun kata, tak ada masalah. Lalu Zaid pun bawa lah si Fulan ni ke tempat dia. Okay, kemudian Zaid kata kepada si Fulan, demi Allah, kalau sahaja unta-unta ini adalah milik aku, pasti aku akan berikan semua ini kepada kamu. Akan tetapi unta-unta ini milik saudariku. Tinggallah bersama dengan kami selama beberapa hari. Sebab aku sebentar lagi akan ikut perang dan boleh jadi aku akan pulang dengan membawa ghanimah. Okay, harta rampasan perang. Okay. Jadi Zaid pun berjanji macam tu. Okay. Cakap macam tu kepada si Fulan yang tadi. Jadi hanya 3 hari setelah itu Zaid pun pergilah berperang melawan Bani Numair. Okay, kemudian dia dapatkan ghanimah hampir mencapai 100 ekor unta dan dia pun berikanlah 100 ekor unta tu kepada si Fulan tadi. Jadi dia pun utuslah beberapa orang untuk melindungi si Fulan tu hingga tiba di Al-Hira, berjumpa dengan keluarganya kembali. Jadi itulah kisah Zaid Al-Khail ni sebelum dia masuk Islam. Okay, sebelum dia masuk Islam. Bayangkan, sebelum masuk Islam pun dia dah jadi orang yang baik, apatah lagi bila dia dah masuk Islam. Okay. Jadi itu kisah tentang Zaid Al-Khail sebelum dia masuk Islam. Jom kita dengarkan seterusnya kisah Zaid Al-Khair ni setelah dia memeluk Islam. Okay, jadi kisahnya saat Zaid ni memasuki Islam, okay, ada tercantum dalam kitab-kitab sirah, okay, sebagaimana seperti berikut. Okay, pada satu hari telinga Zaid Al-Khail mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pun langsunglah siapkan kenderaannya. Okay, dia ajak juga beberapa orang pembesar kaumnya untuk datang ke Yathrib.
okey, untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berangkat dengan rombongan yang sangat banyak yang mana terdiri daripada Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain dan lain-lain. Okey. Jadi begitu saja mereka sampai di Madinah, mereka menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan unta mereka di depan pintu masjid. Okey. Baik. Jadi saat mereka masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Okey, berkhutbah di hadapan kaum muslimin daripada atas mimbar. Jadi pembicaraan baginda pada ketika itu sangat-sangat memukau mereka yang datang ni. Mereka yang datang tu ni lah, geng-geng Zaid Al-Khair ni lah. Okey. Jadi mereka pun merasa takjub juga dengan sikap kaum muslimin yang begitu patuh dengan baginda. Okey, mereka betul-betul dengar dengan teliti, okey, menyerap apa sahaja kata-kata yang disabdakan oleh baginda. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keberadaan mereka, maka Rasulullah pun bersabda. Okey, bila Rasulullah nampak je geng-geng Zaid Al-Khair ni, terus baginda bersabda sambil berkhutbah kepada kaum muslimin. Baginda kata apa? Aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza. Uzza tu berhala lah. Dan dari setiap hal yang kalian sembah. Okay, aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang pernah kalian sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kata baginda dalam khutbahnya. Okay, jadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meresap ke dalam diri Zaid Al-Khair dan rombongannya. Jadi ada sebahagian daripada mereka yang menerima kebenaran itu dan ada jugalah sebahagian daripada mereka yang tak terima. Biasalah kan, orang musyrik. Okay, jadi sebahagian okay, maafkan saya. Okay, sedangkan Zur bin Sadus, apa ni? Oh, maaf, salah. Okey. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Zaid dan manusia yang tersisa yang lain lagi adalah cerita mereka. Okey, begitu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri khutbah baginda. Baginda langsung berdiri di antara kumpulan muslimin. Okey, dan dia adalah orang yang paling tampan. Dia tu maksudnya ni lah, Zaid lah. Okey, dia adalah orang yang paling tampan, berakhlak baik dan paling tinggi sehingga meski saja dia berada di atas kuda, kakinya akan menjejak tanah. Okey, faham tak? Macam keldai kan rendah sikit kan? Kalau dia macam ibarat dia naik keldai je sebab kaki dia boleh jejak tanah. Bayangkan dia naik kuda boleh jejak tanah kaki dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Mesti diorang punya zaman dulu badan diorang rangka besar sangat kan. Okay, jadi ia berdiri dengan postur yang tegap dan berbicara dengan suara lantang. Okay, Zaid kata kepada Nabi, Ya Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa engkau adalah utusan Allah. Jadi baginda pun membalas dengan pertanyaan, siapakah engkau? Baginda tak kenal siapa ni. Lalu baginda tanyalah. Lalu Zaid pun menjawab, aku adalah Zaid Al-Khail bin Muhalhil. Okay, langsung dah dengarkan kata-kata itu, baginda pun cakap, engkau adalah Zaid Al-Khair, bukan Zaid Al-Khail. Okay, pada waktu inilah Rasulullah menukar nama beliau kepada Zaid Al-Khair. Okay, kepada nama yang lebih baik lah. Okay, jadi segala puji Allah, kata baginda, yang telah membawamu daripada perjalanan yang menyusuri pantai dan pergunungan dan yang telah membuat hatimu luluh menerima Islam. Dan sejak itulah Zaid ni dikenali dengan sebutan Zaid Al-Khair, bukan lagi Zaid Al-Khail. Okay. Kemudian beliau pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah baginda disertai dengan Umar Al-Khattab dan juga beberapa sahabat yang lain. Sampai sahaja di rumah baginda, Rasulullah membentangkan bangku sandaran untuk Zaid. Okay. Jadi Zaid pun merasa segan, dia tolaklah bangku sandaran tersebut. Jadi Rasulullah terus saja mempersilakan Zaid. Okey, sampaikan Zaid ni tolak juga, sampai 3 kali Zaid tolak. Okey, jadi setelah lama majlis tersebut berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Zaid Al-Khair, kata baginda, Ya Zaid, tidak ada orang yang diceritakan kepadaku kemudian aku melihatnya kecuali ia tidak sesuai dengan apa yang diceritakan kepadaku kecuali kamu. Okey.
Maksudnya Rasulullah pernahlah dengar tentang orang lain, tapi tak pernah sama dengan apa yang Rasulullah lihat di depan mata. Okey, lain dengan Zaid. Betul lah, okey, betul lah. Apa yang orang cakap sama dengan apa yang Rasulullah lihat. Okey, lalu Zaid pun menjawab. Dia kata, aku selalu mencintai kebaikan, maka aku akan meyakini pahalanya. Jika aku tidak sempat melakukan kebaikan itu, maka aku akan merindukannya, kata Zaid. Jadi Rasulullah pun bersabda kepada beliau. Rasulullah kata, inilah tanda Allah bagi siapa sahaja yang ia inginkan. Okay, lalu Zaid pun berkata balik, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sesuai dengan kehendaknya dan kehendak Rasulnya. Lalu Zaid pun menoleh ke arah Nabi Muhammad SAW sambil berkata, kirimkan kepadaku, wahai Rasulullah, 300 orang penunggang kuda. Aku jamin bahawa aku akan menyerang negeri Romawi bersama mereka dan aku akan mengalahkan mereka, kata Zaid. Jadi Rasulullah pun membesarkan semangat Zaid ini. Lalu Rasulullah kata, betapa banyaknya kebaikan kamu, wahai Zaid. Manusia seperti apakah engkau ini? Sebab apa? Sebab Zaid ini terlalu baik. Terlalu baik. Sampai Rasulullah katakan begitu. Kemudian semua orang Islam pun temanlah Zaid ni. Okay. Dari kaumnya sendiri pun ada yang menyatakan Islam, okay, mengikuti Zaid al-Khair ni tadi. Jadi saat Zaid hendak kembali bersama rombongannya menuju ke kampung mereka di Najd, okay, Rasulullah SAW melepaskan mereka dengan bersabda, manusia seperti apa ini? Betapa ia amat penting kalau ia selamat daripada wabah di Madinah. Okay. Kenapa Rasulullah katakan begini? Sebab pada ketika itu di Madinah ada satu wabak demam lah. Demam yang agak teruk. Okay. Jadi Madinah Al-Munawwarah pun pada waktu itu tengah kecoh dengan wabak tersebut. Jadi Zaid ni dia tak terlepas, dia kena juga terserang demam tersebut. Okey, dia pun berkata kepada rombongannya, dia cakap, jauhkan aku daripada negeri Qais kerana di antara kami ada dendam sejak masa zaman jahiliah dahulu. Demi Allah, aku tidak akan berperang melawan seorang Muslim sehingga aku berjumpa dengan Allah SWT, kata Zaid. Jadi Zaid pun meneruskan perjalanan dia menuju ke kampungnya di Najd, meskipun serangan demam tu makin, orang kata, berat lah. Okay, makin teruk dalam diri dia. Dan waktu tu Zaid ni sangat berharap supaya dia dapat berjumpa dengan kaumnya dan agar Allah menetapkan keislaman pada mereka lewat dakwah dia. Okay, apa yang telah didakwahkan kepada kaum-kaum dia, Zaid harap sangat mereka-mereka ini dapat memeluk Islam dan memenuhi kehendak dan syariat Allah. Jadi kita boleh lihat dekat sini, tinggi sangat cita-cita ataupun tinggilah cita-cita mulia yang hendak Zaid ni capai, tapi belum juga dia dapat mewujudkannya sebab dah terlebih dahulu dihembuskan nafasnya yang terakhir di tengah perjalanan. Okay, sejak dia masuk Islam sampailah dia wafat, tak ada kesempatan yang dia gunakan hingga dia boleh terjerumus dalam dosa. Semuanya dia lakukan untuk kebaikan walaupun dia masa tu belum lagi memeluk Islam. Begitulah, okay, kisah tentang Zaid al-Khair hari ni. Kita dapat, kalau bagi saya, kita dapat banyak pengajaran lah. Okay, kita boleh contohilah. Yang mana kita pun macam rakyat biasa ataupun orang biasa, bukan rakyat lah, orang biasa ni, orang yang dah memeluk Islam, dah ada agama Islam tu sendiri sejak lahir. Kita tak boleh nak judge juga orang-orang yang bukan Islam. Sebab apa? End up kita tak tahu, Allah mungkin bagi hidayah kepada mereka, mereka akan jadi orang Islam yang lebih baik daripada kita. Dan kita juga kena teruskan semangat atau perjuangan kebaikan Zaid ni bagi setiap masa. Jadikan dia pedoman dan juga pengajaran untuk kita. Jadikan Zaid ni juga antara idola daripada kalangan sahabat untuk diri kita, supaya kita terus melakukan kebaikan. Okay, Alhamdulillah, kisah tentang Zaid al-Khair hari ni selesai. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok dan esok, okay, dengan kisah-kisah sirah yang lebih banyak lagi. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.